Okey, selamat sejahtera. Kita bertemu kembali dalam kelas geografi tingkatan 4. So, hari ini kita akan tengok kesan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia dan alam sekitar. So, kita nak tengok dua, iaitu satu dari segi kesan negatif. Okey, yang seterusnya ialah kesan positif. Kita nak tengok apa kesan negatif bila berlakunya tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Okay, yang pertama ialah dia akan mengorbankan nyawa. Sebab kita tahu kejadian tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi telah mengorbankan nyawa ramai penduduk. Contohnya kejadian gempa bumi di Mexico pada tahun 2017 menyebabkan seramai 465 orang penduduk terkorban. Okey, kalau dalam exam macam mana kita nak jawab soalan ni? Soal cikgu terus kepada kata exam Okey, contohnya dia tanya soalan ni. Okey, sekejap Okey, soalan dia, jelaskan kesan dia tulis kesan bencana alam lah. Cikgu ambil umum. Bencana alam kepada manusia. Sorry, masih tengah praktis nak tulis pun lari-lari ni. Okey, manusia. Okey, kalau dalam exam kita nak jawab, ini jawapan kita yang pertama, iaitu mengorbankan nyawa. Okey, dalam exam kita tak perlu salin semula soalan. Kita terus tulis kesannya. Tukar ink pula. Sekejap Okey. Kesannya ialah mengorbankan nyawa. Okey, bila kamu tulis macam ni, okey, kamu dah dapat markah fakta. Okey, sini dah dapat 1 markah. Okey, kita sambung macam mana nak huraikan. Okey. So, kalau kamu imagine bencana alam yang kamu tahu, contohnya bila berlaku tsunami, kenapa orang meninggal? Satu, tak sempat menyelamatkan diri. Seterusnya mungkin lemas dari ombak. So, kita boleh teruskan dengan huraian dan contoh teruslah. Okey. Ini kerana ketika bencana alam seperti tsunami berlaku, manusia tidak sempat menyelamatkan diri kerana ombak besar. Okey. So, kamu dah dapat 3 markah kat mana? Markah pertama kamu dah dapat kat sini tadi. Pertama, kemudian tsunami, okey, berlaku. Ini ialah C1. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri kerana ombak besar ni ialah H1. So, kamu dah dapat 03. Okey. Seterusnya kita tengok. Yang kedua, kesan dia ialah kemusnahan harta benda. Okey, macam mana kita nak terangkan?
Okey. Selain tsunami dan gempa bumi, letusan gunung berapi sinambung pada Jun 2014 telah menyebabkan kemusnahan harta benda. Keadaan ini menyebabkan penduduk menanggung banyak kerugian bagi memperbagi kerosakan tersebut. Contoh kerosakan rumah, perabot dan kenderaan. Okay. So, untuk kita huraikan yang ni, kita boleh tulis. Okey. Atau kita tak ditulis kesannya kan. Yang ni cikgu nak tulis menyebabkan. Okey, tengok bila cikgu tulis jawapan tu kat tepi tu, kita tak ada point form, tak ada tanda yang kata titik atau sebagainya. Sebab kita perlu jawab dalam bentuk esei. Menyebabkan kemusnahan. Ya ampun. Kenapa ni? Apa yang berlaku ni? Kemusnahan harta benda. Okey, kenapa? Ini kerana kita ambil lebih kurang je ayat dengan atas. Ketika ya ampun. Tulisan buruk tu biasa So tengok je lah. Ketika bencana alam, cikgu salin yang atas ni. Okey. Seperti kita ambil contoh kat sini lah. Seperti letusan gunung berapi. Jangan sakit mata lepas tengok sudah letusan gunung berapi berlaku, harta benda manusia seperti kereta, pilih salah satu je, perabot dan peralatan elektrik menguji kesabaran sungguh. Musnah akibat letusan. Okey, so kamu akan dapat 3 markah juga. Okey, iaitu bencana alam seperti letusan gunung berapi berlaku. Okey, yang cikgu ambil di atas fakta dulu. Okey, menyebabkan kemusnahan harta benda, fakta 2. Okey, ini kerana ketika bencana alam berlaku seperti gunung berapi berlaku. Okey, daripada sini letusan gunung berapi berlaku, harta benda manusia musnah akibat letusan. Dekat sini sebenarnya ialah huraian dan contohnya ada di sini iaitu kereta, perabot dan juga peralatan elektrik. So tak semestinya ikut turutan. So kamu dah dapat 1, 2 dan 3. Okey. So cikgu nak satu lagi ni. Okey, kamu buat ayat dia dalam buku. Okey, tadi cikgu teranglah macam mana. Okey, kemusnahan orang kata kemudahan infrastruktur. Kejadian tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi yang melanda Jepun dan Indonesia pada tahun 2004 turut memusnahkan kemudahan infrastruktur. Kemudahan infrastruktur yang mengalami keretakan yang teruk ditenggelami air. Contohnya jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan dan lapangan terbang. So cikgu nak kamu buat nanti dalam bentuk perenggan. Okey. So ini ialah latihan pertama kamu. Okey, kemudian kita tengok dari segi positifnya. Apa orang kata kesan positif bila berlaku bencana ini? Okey, yang pertama, dia akan menggalakkan pelancongan.
Okey, kenapa? Kenapa kata boleh menggalakkan pelancongan? Okey, kita tengok tasik kawah yang terhasil akibat letusan gunung berapi menggalakkan aktiviti pelancongan. Pelancong boleh menjalankan aktiviti rekreasi bersama keluarga di kawasan tersebut. Contohnya tasik Licancabo di Chile dan Danau Toba, Sumatera, Indonesia. So, macam mana kamu nak tulis dalam bentuk ayat? Kalau soalannya, Future wife. apakah impak positif yang diperoleh oleh masyarakat apabila berlaku bencana alam. Okey, jawapan dia yang pertama ialah impak ialah menggalakkan aktiviti, ya ampun, aktiviti pelancongan. Okey, menggalakkan aktiviti pelancongan. Okey, kita boleh sambung terus, iaitu iaitu bentuk muka bumi yang terhasil daripada letusan gunung, ya ampun, berapi menarik minat pelancong seperti seperti orang kata apa, tasik kawah di Danau Toba, Indonesia. So, kamu dah dapat dekat sini menggalakkan aktiviti pelancongan, fakta 1. Kemudian bentuk muka bumi yang terhasil daripada letusan gunung berapi menarik minat pelancong. Okey, ini dah H1 seperti tasik kawah. Okey, ini ialah C1 kamu. Okey, ini cara nak jawab. Okey, yang ni kamu akan jawab lagi yang lain, tapi cikgu bagi penerangan dulu. Kamu nak jawab lagi point 1, point 2, point 3 dan point 4. Okey, cikgu bagi penerangan dulu. Okey, macam mana dia menggalakkan aktiviti pertanian? Okey, tanah gunung berapi yang mengandungi lava base sesuai untuk pertanian sebab dia akan menyebabkan tanah tu menjadi subur. Contohnya penanaman kapas di dataran tinggi Deccan India dan penanaman padi secara teres di Pulau Jawa Indonesia. Seterusnya, dia juga boleh menjadi sumber tenaga alternatif. Okey, geyser yang terdapat di kawasan gunung
Berapi merupakan sumber tenaga alternatif bagi menghasilkan tenaga geoterma. Tenaga geoterma digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik, contohnya Iceland, New Zealand dan Mexico menggunakan tenaga geoterma lah. Seterusnya ialah kita boleh melakukan pelombongan sulfur. Okey, pelombongan sulfur. Okey. Letusan gunung berapi menggalakkan pelombongan sulfur. Sulfur digunakan dalam industri pembuatan baja fosfat, mancis, racun serangga dan racun kulat. Contohnya Kawah Ijen di Indonesia dan Krisuit di Iceland. So, kamu akan tulis fakta, huraian contoh, fakta, huraian contoh untuk ketiga-tiga poin ini. Okey. So, PDP kita untuk hari ini setakat ini saja. Buku Form 4 cikgu rasa kamu dah ada buku teks. Okey. Ada soalan boleh tanya nanti. Sekian, terima kasih.